Tenun Pahang Diraja sentiasa dekat di hati. Itu luahan anak jati Pulau Keladi Pekan, Nur Akmal Zakaria, yang mencuri bidang fabrik itu sejak tahun 1986 usai tamat persekolahan. Laporan Rozi Hanis Abdul Rahman. Mempelajari selok-belok kaedah penghasilan tenun daripada ibunya, kini Nur Akmal, 55 tahun, memiliki bengkel pembuatan tenun di Pulau Keladi Pekan yang dibina bersebelahan kediamannya. Mengimbau detik awal pembabitan dalam bidang itu, Nur Akmal mendapat tunjuk ajar dan bimbingan daripada Jabatan Kraf Tangan Pahang. Asyik ni generasi kedua. Sebab habis pada sekolah BSPM, baru start tenun lah. Okay, belajar sikit-sikit lah daripada mula kita belajar proses menenun dulu. Lepas tu proses yang senang-senang dululah. Tu sampai sekarang lah. Setelah mahir, beliau nekat membuka perusahaan tenun secara kecil-kecilan dengan bermodalkan RM10,000. Kegigihan mempelajari teknik pembuatan tenun membolehkannya mempelbagaikan motif, corak dan warna lebih moden. Malah Yayasan Tenun Pahang Diraja yang diasaskan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria membantu usahawan untuk memasarkan fabrik itu. Macam yayasan dia bantu daripada segi ni lah, membagi kursus. Lepas tu macam kita usahawan ni bawah naungan dia, bawah Tenun Pahang Diraja. Jadi segala operasi kiranya di bawah pengurusan dia lah, makna di bawah pantauan dia, bukan pengurusan dia, pantauan yayasan. Penghasilan kain tenun Pahang sentiasa mendapat permintaan meski harganya mencecah ribuan ringgit. Pembuatannya melibatkan 8 proses penuh teliti sebelum terhasilnya selembar kain tenun. Bermula dengan kaedah mewarna, menerau, mengani, menyusuk, menggulung, menyambung, meneguk dan terakhir ialah menenun. Ini merupakan proses menenun, iaitu proses terakhir sebelum terhasilnya selembar kain tenunan yang boleh mencecah hingga ribuan ringgit. Beliau memuji usaha Raja Pemaisuri Agong yang mengangkat Tenun Pahang Diraja untuk dikenali di seluruh dunia. Secara tidak langsung membuka ruang kepada pengusaha tenun mengembangkan lagi pasaran. Terima kasihlah kepada ke bawah Dulim Yang Maha Mulia Raja Pemaisuri Agong, kerana kata membantu patik semua untuk menghidupkan semula Tenun Pahang Diraja, dan kata membantu kita membuat pasaran Tenun Pahang Diraja ni lebih meluas. Jadi patik semua menjunjung kasih, terima kasih kepada tuanku. Semoga industri Tenun Pahang Diraja ni bertambah maju. Sementara itu, kewujudan bengkel tenun di bawah Kraf Tangan Pahang yang diusahakan Nur Akmal juga membantu penduduk setempat mempelajari proses penghasilan tenun. Bagi Hamid Ibnil Hamid Muhammad Naim yang merupakan OKU Pekak dan Bisu, beliau telah bekerja di bengkel tersebut sejak 21 tahun lalu sebagai penenun. Penghasilan kain tenun bukan sahaja memerlukan kemahiran tinggi, malah menuntut ketelitian, kreativiti dan kesabaran. Ini kerana produk yang berkualiti mampu memenuhi permintaan pasaran. Dan bagi memastikan warisan itu tidak hilang di telan zaman, pelbagai usaha telah dilakukan. Ini termasuk penubuhan Institut Kemahiran Tenun Pahang Diraja Tengku Ampuan Besar Meriam. Rozi Hanis Abdul Rahman, RTM.
150,000 hektar kawasan tanaman padi di seluruh negara disasar laksana program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB Alas Kincan menjelang tahun 2030. Menteri Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Mohamad Sabu berkata ia meliputi 25% daripada jumlah keseluruhan keluasan padi 600,000 hektar di seluruh negara. Setakat ini, 11,000 hektar kawasan tanaman padi telah menggunakan kaedah Smart SBB Alas Kincan, membabitkan beberapa negeri termasuk Perlis, Kelantan, Kedah, Selangor dan Terengganu. Sabah Sarawak pun akan kita pergi bincang, dan Sabah Sarawak sebenarnya hasil padi terutama di Sarawak agak tinggi. Cuma kalau cara yang lebih moden ini kita bersama dengan Sarawak, saya yakin dia akan dapat peningkatan hasil yang sekurang-kurangnya pada masa akan datang. Malaysia, Sabah dan Sarawak cukup untuk beras bagi wilayah di sebelah sana. Terdahulu, beliau menyempurnakan majlis perasmian Smart SBB Alas Kincan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada di Bendang Tok Ajam Pasir Putih. Dua pendaki yang tersesat ketika menjalani aktiviti mendaki Bukit Janda Mandi di Kijal Kemaman pagi semalam berjaya diselamatkan pasukan penyelamat. Pasukan mencari dan menyelamat yang menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 12.20 tengah hari daripada salah seorang mangsa memulakan operasi pencarian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai Muhammad Zailani Abdullah berkata kedua-dua pendaki berkenaan berjaya dibawa keluar dari kawasan itu kira-kira pukul 3 petang selepas operasi pencarian hampir 4 jam. Tambah Muhammad Zailani, kedua-dua mangsa lelaki itu yang berumur 28 dan 29 tahun dikatakan mula mendaki bukit dan kawasan hutan berkenaan kira-kira pukul 9 pagi. Semua mangsa ditemui selamat pada jarak kira-kira 500 meter dari pusat kawalan operasi. Peruntukan segera RM18,000 disalur kepada 9 sekolah di Dungun, Terengganu untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan. Ini termasuk 2 sekolah yang dijadikan PPS. Selain itu, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan dan Profesionalisme Syafruddin Ali Husin memberitahu 60 sukarelawan Kementerian Pendidikan akan turun padang sekolah terlibat bermula esok. Minta PPD, saya telah minta PPD untuk menghimpunkan nilaian kerosakan yang mereka alami. Tetapi kalau kita cikgu lihat pada sekolah ini, boleh katakan kerosakannya agak teruk jugalah, agak banyak juga. Jadi mereka akan menyampaikan nilaian kerosakan itu pada cikgu esok dan cikgu akan bawa ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdahulu, beliau meninjau kerja-kerja pasca banjir di Sekolah Kebangsaan Pasir Raja Dungun. Sekolah berkenaan dinaiki air setinggi 5 meter dan disifatkan terburuk dalam tempoh 50 tahun menyebabkan kerugian dianggar lebih RM300,000.